Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kali ini kita pada PDPC Tasawuf Islam tingkat 4 dan insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-13 unit 1, pengertian kesenian menurut Islam. Mudah-mudahan di akhir PDPC nanti pelajar-pelajar dapat menjelaskan maksud kesenian menurut Islam, menghuraikan dalil Islam membenarkan karya seni, menerangkan ciri-ciri kesenian menurut Islam, menghuraikan konsep kesenian menurut Islam, menghuraikan matlamat kesenian menurut Islam. Yang keenam, menjelaskan bentuk-bentuk kesenian yang dibenarkan dalam Islam, dan akhir sekali menerangkan bentuk-bentuk kesenian yang diharamkan dalam Islam. Sebelum itu diharapkan pelajar-pelajar telah pun mempunyai video PDPC Tasawuf Islam tingkat 4, teks Tasawuf Islam tingkat 4 sebagai rujukan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kesenian menurut Islam? Kesenian menurut Islam ialah segala aktiviti seni atau hasil karya yang dicipta dengan menggunakan bakat dan kreativiti manusia bagi menzahirkan keindahan dan kehalusan yang menepati kehendak syarak. Jadi semua aktiviti tersebut mestilah menepati kehendak syarak, barulah kesenian itu dikira sebagai kesenian Islam. Apakah dalil yang mengharuskan umat Islam menghasilkan karya seni? Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam hadis Sahih Muslim bilangan yang ke-91. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cantik dan suka akan kecantikan. Jadi kita tengok video. Hadis, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Itu hadis Rasulullah SAW, hadis yang terdapat pada Sahih Muslim bilangan yang ke-91. Kesenian dalam Islam ialah kesinambungan daripada zaman dahulu kala yang telah berkembang dan dicorakkan oleh konsep tauhid yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam memiliki sejarah khazanah kesenian yang tersendiri dan amat unik. Islam terus berkembang di dalam bentuk dan falsafahnya yang berorientasikan sumber Islam yang menitik beratkan kesejajaran dengan tuntutan tauhid dan syarak. Kesenian dalam Islam juga bertujuan untuk menyedarkan manusia tentang fungsi sebenar tanggungjawab dirinya terhadap pencipta makhluk dan alam sekitar, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesenian yang memberi kepuasan kepada keinginan keimanan dengan tunduk kepada peraturan yang selaras dengan syariat untuk mencapai hasanah fi dunia dan hasanah fil akhirah. Seterusnya, asas kesenian Islam. Asas utama kesenian Islam ialah bertunjangkan kepada akidah, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Dan yang kedua, berteraskan kepada akhlak ataupun etika yang mulia. Dan yang ketiga, bertunjangkan kepada syariah dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan hadis. Seterusnya, prinsip kesenian Islam. Tujuan dan matlamat kesenian Islam adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kesenian Islam istilah bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kandungan kesenian Islam adalah untuk mewujudkan nilai yang boleh mendorong manusia untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, menambah keimanan dan melakukan amal soleh. Seterusnya, apakah ciri-ciri kesenian menurut Islam? Ciri-ciri kesenian yang dibenarkan menurut Islam ialah pertama, kesenian yang boleh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesenian yang mementingkan akhlak dan kebenaran. Yang ketiga, kesenian yang tidak mengandungi unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali, kesenian yang tidak merosakkan akidah Islam. Ciri-ciri kesenian Islam tadi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah sabda yang maksudnya, sesungguhnya Allah itu maha indah dan sukakan kepada keindahan. Sebagaimana hadis yang telah kita dengar tadi. Seterusnya, konsep kesenian menurut Islam.
konsep kesenian Islam iaitu kesenian yang mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesenian yang berteraskan syariat Islam. Yang ketiga, kesenian yang meliputi aspek iman dan akhlak yang mulia. Dan yang keempat, kesenian yang bersifat menyeluruh yang meliputi fizikal dan kerohanian. Dan yang akhir sekali, kesenian yang dapat membangunkan potensi umat Islam. Dalam Al-Quran juga terdapat banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang keagungan seni ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat pada alam ini. Antaranya surah An-Naml ayat yang ke-60. Okay, kita dengar ayat tersebut. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Maksudnya, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran. Ayat ini menjelaskan bahawa ciptaan Allah itu amatlah indah dan sehingga tidak ada manusia pun yang dapat mencipta keindahan tersebut sebagaimana yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, matlamat kesenian menurut Islam. Antara matlamat kesenian menurut Islam ialah dapat memberi ketenangan kepada jiwa manusia. Dan menghayati hasil-hasil seni, dia akan dapat memberi ketenangan kepada jiwa manusia. Yang kedua, dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya intelek dan emosi manusia ke arah yang lebih baik. Dan yang keempat, dapat memenuhi fitrah semula jadi manusia yang sukakan kepada sesuatu yang indah. Itu antara matlamat kesenian menurut Islam. Sebenarnya bentuk kesenian dalam Islam. Pertama, tulisan khat, iaitu segala tulisan yang cantik untuk hiasan. Yang kedua, penulisan, iaitu seni kesusastraan. Dan yang ketiga, lukisan dan arca. Itu lukisan keindahan alam yang tidak termasuk benda-benda yang bernyawa yang boleh menjadi pujaan seperti haiwan, manusia atau patung. Yang keempat, gambar fotografi. Fotografi yang tidak mendedahkan aurat dan menggairahkan. Seni khat ataupun kaligrafi. Seni khat adalah bentuk-bentuk karisan yang indah merujuk kepada tulisan Al-Quran dan tulisan Arab. Ia dibentuk menjadi memanjang, memendek, membulat, membujur, merentang, menegak, bersegi, condong dan sebagainya. Ini pentakrifan yang diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, surat 382. Seni khat merupakan seni terawal dan khazanah tertua yang masih dimiliki oleh umat Islam hingga ke hari ini. Keindahan seni khat bukan terletak pada tulisannya semata-mata, tetapi ia dapat dinikmati dari kepelbagaian hiasan iluminasinya yang berwarna-warni. Kedua, definisi seni tampak ataupun seni visual. Seni visual adalah satu bentuk seni yang menumpukan kepada hasil penciptaan yang berbentuk visual seperti lukisan, fotografi, grafik dan filem. Kebanyakan disiplin kesenian seperti seni persembahan bahasa dan masakan melibatkan aspek seni visual dan lain-lain seni. Jadi, definisi seni tidaklah terhad kepada suatu benda sahaja. Dengan kata lain, seni visual adalah suatu hasil ciptaan yang boleh dinampakkan melalui penglihatan manusia. Hasil ataupun karya itu adalah bersumberkan daya fikiran dan kesenian yang mutlak dalam minda seorang dan seterusnya diterjemahkan kepada objek yang nyata serta boleh dilihat seperti gambar, arca, model dan sebagainya. Pelajaran sekian.
Seterusnya bentuk kesenian yang diharamkan dalam Islam. Jadi kita telah tahu apa dia bentuk-bentuk kesenian, apa dia contoh-contoh kesenian, dan seterusnya kita melihat apakah bentuk-bentuk kesenian yang diharamkan dalam Islam. Jadi kesenian yang diharamkan dalam Islam yang pertama ialah kesenian yang mengandungi unsur-unsur pemujaan kepada berhala. Bentuk kesenian yang diharamkan dalam Islam yang pertama kesenian yang mengandungi unsur-unsur pemujaan kepada berhala, sama ada berbentuk objek ataupun berbentuk spiritual. Yang kedua kesenian yang mengandungi unsur-unsur maksiat seperti dia dapat menggairahkan manusia, maka Islam menolak kesenian tersebut. Yang ketiga, kesenian yang boleh merosakkan akidah manusia juga diharamkan dalam Islam. Dan yang keempat, kesenian yang boleh melalaikan seseorang daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara kesenian-kesenian yang diharamkan dalam Islam. Dan akhir sekali, kesenian yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Jadi antara bentuk-bentuk kesenian ini adalah dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mestilah dijauhi oleh umat Islam. Okey, itu saja pada kali ini dan mudah-mudahan dengan mengikuti PDPC ini pelajar-pelajar telah pun dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan kesenian dan seterusnya bagaimana kesenian dalam Islam itu menjadi haram. Okey, itu saja pada kali ini. Diharapkan pelajar-pelajar telah dapat memahami apakah maksud kesenian dalam Islam dan seterusnya apakah matlamat kesenian dalam Islam dan ciri-ciri ataupun bentuk-bentuk kesenian yang diharamkan oleh Islam. Sebagai kesimpulannya, kesenian Islam boleh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ada orang yang mengembangkan Islam dengan melalui kesenian. Dan ada bukti yang menunjukkan bahawa Islam juga boleh berkembang melalui kesenian. Dan kesenian Islam adalah mementingkan akhlak dan kebenaran. Akhir sekali, kesenian yang diharuskan dalam Islam ialah kesenian yang tidak merosakkan akidah Islam. Seterusnya, sebagai penilaian, biasa, pelajar-pelajar boleh ambil link di bawah ni dan saya akan masukkan dalam ruangan komen. Pelajar boleh ambil link tersebut untuk membuat latihan. Ada 6 jenis latihan. Okay, lepas ni saya akan letakkan dalam ruangan komen. Itu saja pada kali ini. Apa yang baik datang pada Allah, apa yang buruk merupakan kelemahan diri saya. Kita sudahi PDPC kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.